Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dalam kitab dalam bab sabar, dan hadis yang ke-36 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya-Allah. Ia merupakan satu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, saya baca dan sahabat-sahabat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Okey, sekarang ni saya baca, sahabat-sahabat boleh ikut ya. Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, Allahu akbar. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bahawa beliau berkata, seolah-olah aku sekarang sedang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah seorang daripada kalangan para nabi. Semoga rahmat, keampunan, kemuliaan dan kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah ke atas mereka semua. Nabi itu dipukul oleh kaumnya, lalu mereka menyebabkannya berdarah. Sambil baginda menyapu darah daripada mukanya seraya berkata, Ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, baginda bercerita tentang seorang Nabi. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Amr al-Laisi bahawa Nabi yang diceritakan dalam hadis ini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi kita SAW ialah bercerita yang diceritakan mengenainya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita sikit kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahawa Nabi Nuh, ini yang saya ingat ya, dalam satu kitab tentang kisah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam, dia punya tentangan terhadap dakwah sangat dahsyat. Yang kita tahu Nabi Nuh ni kan, Nabi Nuh Allah perintahkan bina kapal untuk selamatkan pengikutnya yang beriman dan sebagainya. Tapi kalau kita baca kisah Nabi Nuh daripada awal, berdakwah kepada umatnya, dalam Al-Quran sebut, tuan-puan sekalian, kisah Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Dan hadis yang kita bacakan ini, masa saya baca di pintu awal, saya dah terbayang ini hadis yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, antara ujian yang dihadapinya adalah Nabi Nuh dimasukkan dalam macam guni macam itulah kan. Nabi Nuh alaihi salam dimasukkan dalam nak kata bukan bekas lah, tapi kita sebut guni lah, guni besar. Kemudian Nabi Nuh diikat juga dalam tu, diikat tangan dan kaki. Subhanallah. Kemudian Nabi Nuh dipukul beramai-ramai, pukul, sepak, terajang, sampai luka, sampai patah, sampai sakit teruk dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian Allah sembuhkan lagi Nabi Nuh. Allah sembuhkan sampai sembuh. Sampailah satu ketika pergi lagi berdakwah kepada dengan lemah lembut, dengan ajakan. Lalu diulang-ulang lagi. Sepak, terajang, pukul dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, sampai begitu sekalinya, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk bagaimana Nabi Nuh diejek, dihina. Kan? Sampai anak-anak Nabi Nuh sendiri pun sebahagiannya tidak mahu mengikuti Nabi Nuh kerana melihat teruknya ayahnya dihina, diejek. Subhanallah, Allahu Akbar.
Dan kita tahu Nabi Nuh juga diuji dengan isteri tidak mahu menyokong dan mengikutinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Namun apa yang Nabi Nuh doakan bila umat dia pukul sepak terjam buat macam-macam. Nabi Nuh hanya mengungkapkan doa, Allahumma ufir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita bacakan tadi, ia adalah satu pengajaran kepada kita tentang bab sabar dan bagaimana sikap orang yang sabar. Orang yang sabar, dia mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti dia. Orang yang sabar, dia akan selalu membuka pintu hatinya untuk memaafkan, tuan-puan sekalian. Masya Allah, sebenarnya mendoakan itu bukan susah. Lagi-lagi kita doakan untuk orang yang kita sayang. Tapi bila mendoakan untuk orang yang kita benci, kan, orang yang menyakiti kita hati dan sebagainya, ia sangat susah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak berkongsilah satu kisah orang wanita yang tunggu saya. Dia datang, dia tunggu atas sofa. Saya habis live tu, saya duduklah sekejap dengar. Saya dah faham dah kalau orang datang tu orang ada hajat, nak tanya, nak luah. Lepas tu ceritanya macam ni tuan-puan sekalian. Sebab tak tahu siapa kan, saya nak kita ambil pengajaran. Masya Allah, suaminya diuji dengan suami lah. Ada anak 2 orang. Seorang anak umur 14 tahun, seorang anak umur 12 tahun. Masya Allah. Suami ni sebelum PKP, Alhamdulillah, suami yang baik, lelaki yang baik. Dia kata suami dia jarang marah. Bahkan dia sebut pada saya tak silap, dia kata tak tahu marah. Macam tak pernah marah. Orangnya lembut, baik, dia kata, baik. Kan, tak banyak cakap. Seorang bapa yang penyayang lah, sayang anak dan sebagainya. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Lepas tu, dan saya boleh lihat wanita ni wanita yang sangat sabar dan tenang. Dia kata dia uji bila COVID ni banyak duduk kat rumah, PKP. Kan, banyak duduk di rumah, banyak main phone dan sebagainya. Berkenalanlah dengan isteri orang. Berkenalan dengan isteri orang, tuan-puan sekalian. Kemudian buat maksiat melalui telefon. Sampai tukar gambar, sampai berkongsi video dan bertukar gambar yang haram lah tuan-puan sekalian. Yang lucah, yang tanpa seurat benang dan sebagainya. Buat perkara-perkara haram. Sehingga tahap bertemu dan buat maksiat. Buat perkara yang jijik, perkara yang kotor, buat perkara yang haram. Fahamlah ya, bila dah bertemu. Ini suami orang, ini isteri orang. Sekarang dah memang banyak dah kes isteri orang, suami orang buat maksiat. Buat zina tuan-puan sekalian. Bukan sekadar ringan-ringan. Dah terlalu banyak kes lah yang sampaikan kepada saya. Bermula daripada telefon. Bermula daripada handphone tuan-puan sekalian. Bertukar gambar. Kan, memadu cinta yang haram. Allahu Akbar. Kalau hukum hudud tuan-puan sekalian, kena rejam sampai mati. Letak badan, gali tanah, lepas tu tanam separuh badan. Kemudian rejam sampai mati. Direjam dengan batu sampai mati kedua-duanya. Kalau ikut hukum hudud ya tuan-puan sekalian. Tapi hudud tidak dilaksanakan. Jika dilaksanakan dan dilihat pula oleh ramai manusia, nescaya tidak ada rumah tangga yang runtuh kerana perlakuan seumpama ini. InsyaAllah tidak ada anak-anak yang menderita melihat keadaan ibu yang sangat menderita bila suaminya melakukan perkara sebegini. Nescaya tidak ada lelaki yang tidak kuat menahan hawa nafsunya bila diuji dengan wanita-wanita. Subhanallah tuan-puan sekalian. Kalau hukum hudud kena rejam sampai mati. Kecuali wallahu alam dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan dia mendiamkan dan tidak ada saksi dan dia tak ada buat pengakuan, moga Allah ampunkan. Nak sabitkan hukum hudud bukan senang. Bukan senang tuan-puan sekalian, bukan semudahnya. Nak sabit hukum hudud ni satu benda yang sangatlah complicated. Okey, sambung cerita tu balik. Kalau bagi yang remaja yang tak kahwin, kena sebat 100 kali tuan-puan sekalian.
Kalau zaman Rasulullah berlaku sebat 100 kali ni, rejam pun kan zaman sahabat Nabi dan sebagainya. Jadi memang disebut dalam hadis Nabi, zina itu berleluasa akhir zaman dan inilah zamannya. Jadi isteri ni cerita pada saya dengan tenang, dia kata sekarang dia nak tanya pendapat saya. Dia nak tanya pendapat saya, tuan-puan sekalian. Dia dah bawa dah kes ni ke Jabatan Agama, ke mahkamah, dia mohon cerai lah. Dia mohon berpisah, dia mohon fasakh. Tarikh sebutan kes akan dipanggil tu dalam hujung bulan ni. Walau bagaimanapun dia bagi kata dua pada suami. Dia cakap dia bagi kata dua pada suami. Dia kata, bang, saya akan terima awak seadanya kalau awak berhenti melakukan maksiat tu. Berhenti berkongsi video-video, gambar-gambar lucah tanpa surat benar. Berhenti buat maksiat, jumpa dengan wanita tersebut dan sebagainya dan buat maksiat. Isteri orang tu, tuan-puan sekalian. Juga ibu orang, isteri orang, ibu orang. Kenal melalui daripada media sosial. Kemudian dia tanya saya, Ustazah, dia kata, Ustazah, saya bagi kata dua pada suami. Baliklah semula kepada dia dan baliklah semula kepada anak-anak. Dan dia terima seadanya. Dia maafkan suami. Sama-sama baiki diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Tu nak sebut orang perempuan ni memang tuan-puan sekalian. Pelik dia punya kemaafan tu. Bukan perempuan saja. Dia macam ni. Bila bab curang ni, pengalaman saya handle case, antara perempuan dengan lelaki, perempuan lebih kuat untuk memaafkan dan menerima seadanya. Sentiasa memberi harapan. Jadi mungkin wallahualam kesannya berbeza bila lelaki, isteri curang, banyak kes berakhir dengan perceraian lah. Walaupun asalnya wanita ini baik dan sebagainya tapi lalai. Namun ada juga tuan-puan sekalian yang suami yang memang sentiasa membimbing isteri walaupun buat sesuatu yang sangat melukakannya. Okey, wanita ni beri kata dua. Maksudnya masih bagi peluang. Sehingga saat di mahkamah nanti. Tapi sampai saat ini, sampai semalam dikata suami dia tak cakap apa-apa, masih berterusan menghubungi wanita tersebut, masih jumpa isteri orang, masih lagi buat maksiat dan sebagainya. Dan keadaan dah semakin teruk, tak bercakap, dia duduk asing, walaupun satu rumah, anak-anak nampak, anak-anak pun terkesan tuan-puan sekalian. Cuma soalan dia tanya pada saya, dia kata, Ustazah, adakah patut saya bagi tahu suami kepada wanita tersebut? Sebab saya memang boleh WhatsApp dia. Saya memang boleh berhubung dengan dia sebab saya dah nasihat dia supaya berhenti putuskan hubungan dengan suami saya. Wanita ni baik tuan-puan sekalian. Orangnya tenang, lembut. Saya boleh nampak kekuatan pada dirinya ketika dia cerita pada saya beberapa titis air mata saja. Benda ni berlaku dalam tempoh PKP ni. Baru saja dalam tempoh beberapa bulan. Mungkin dalam tahun ni lah. Kemudian dia kata, patut tak saya bagi tahu suami? Saya memang biasa dihadapkan soalan seperti ni. Saya kata macam ni. Puan, sebelum puan, sebenarnya boleh puan nak bagi tahu suami kepada wanita yang melakukan maksiat dengan suami puan. Tapi sebelum itu dengan beberapa langkah. Yang pertama, puan maklumkan kepada wanita tersebut peringatan dan amaran. Jika masih teruskan maksiat ini, saya akan bagi tahu suami puan. Yang kedua, bagi tahu juga suami puan yang puan akan buat tindakan ini. Jika keduanya masih teruskan, tuan-puan sekalian, masih teruskan, saya kata bermaksud mereka itu bersedia untuk keburukan, kejahatan, maksiat, zina yang mereka lakukan ini diketahui oleh suami wanita tersebut. Lepas tu saya kata kemungkinan akan jadi dua. Sama ada suami wanita tersebut mendidik dan mengajar dan menghukum isterinya sehingga isteri itu berubah semula jadi wanita yang baik. Ataupun akan berlakulah runtuhan rumah tangga yang kedua. Maksudnya berlaku runtuhan rumah tangga. Mungkin suami dia tak mampu dan suami dia lepaskan. Masya Allah. Saya tanya niat puan untuk apa? Niat saya supaya mereka berhenti buat maksiat. Supaya wanita ini sedar. Wanita ini berubah semula jadi wanita yang taat pada suaminya. Supaya suami saya sedar, Ustazah. Sebab saya dah tak boleh nak halang, nak sekat nasihat macam mana. Saya dah bagi tahu wanita ni. Dan mungkin jika wanita ini betul-betul insaf, akhirnya putus, suami saya juga akan kembali semula.
Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, kemungkinan besar juga kalau puan buat begitu, suami nekat nak lepaskan puan sebab marah. Lalu wanita ni pun sebut, saya bersedia Ustazah untuk dilepaskan. Saya bersedia untuk berpisah dengan suami. Kemudian saya tanya, apa perasaan puan sekarang? Puan ada rasa benci pada suami? Puan buat tindakan ni sebab benci? Dia kata, tak Ustazah. Saya tak rasa benci pada suami. Saya tak rasa benci pada dia. Lepas tu hari ni kita baca hadis ni kan. Yang mana kisah seorang Nabi, hadis yang kita bacakan ni, hadis sahih ni tuan-puan sekalian. Seorang Nabi dikatakan ini Nabi Nuh. Dan saya memang pernah baca kisah Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh ni pernah dimasukkan dalam satu macam guni. Kemudian disepak terajang sampai luka, sampai patah. Sembuh balik. Kemudian Nabi Nuh pergi dakwah balik. Lepas tu disepak terajang balik. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tak pernah doakan dan benci kepada umat dia. Yang Nabi Nuh doa apa dia? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah bagi kaumku, sesungguhnya dia tidak tahu. Okey tuan-puan sekalian. Apa yang saya sebutkan semalam berapa perkara penting dan mungkin ini jawapan juga kepada ramai wanita yang menghadapi masalah yang sama. Saya kata puan menghadapi situasi ini jangan dengan rasa benci kepada suami. Anggap suami itu sedang sakit. Dia tanya sakit apa Ustazah? Sakit angau. Dan sakit angau ini, Masya Allah, mungkin kita kata berpunca daripada lemahnya iman. Dan angau cinta yang terlarang, bahkan ketagihan melihat perkara-perkara yang maksiat, lucah, aurat wanita lain, dan ketagihan melakukan zina contohnya, maksiat tersebut, peluk cium dengan pasangan yang haram, itu adalah satu penyakit hati yang sangat dahsyat. Dan bila kita anggap dia sakit, dia sedang diuji dengan penyakit hawa nafsu yang menguasai dirinya, syaitan yang membelenggu dirinya, subhanallah, maka kita sebagai orang yang sedang sehat hati, yang sedang tahu bahawa itu adalah dosa dan maksiat, yang masih dalam keadaan waras, maka doakan supaya dia diberikan hidayah dan petunjuk. Kemudian diberi kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan pernah hidup bersama dengan suami, pernah berkasih sayang, dia pernah jadi suami yang baik, dan hari ini dia sedang sakit. Dia sedang menyakiti dan menzalimi dirinya. Dia sedang melakukan kezaliman pada puan dan anak-anak, dan dia sedang menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat tersebut. Jadi asbab dia pernah jadi suami yang baik pada puan berbelas tahun. Anak dah umur 14 tahun yang sulung. Masya Allah, umur dia lebih kurang sebaya dengan saya. Puan lihat dia adalah orang yang perlu dibantu. Lepas tu dia kata, Ustazah saya perlu teruskan perpisahan. Saya kata macam ni puan. Saya ada banyak pengalaman, Masya Allah, yang mana suami betul-betul berubah selepas berpisah. Kerana perpisahan itu telah menyedarkan dia bahawasanya dia benar-benar telah kehilangan isteri dan anaknya. Dia benar-benar telah berputus betul. Sebab selagi contohnya lah, masih dalam perkahwinan, dah nampak isteri ni menderita, asyik menangis, kan sekian-sekian. Dia masih rasa ada manpower tu kuat lagi. Dia rasa dia menguasai kita. Dia rasa dia boleh buat apa saja, isteri tetap akan setia. Isteri tak akan ke mana. Dia buat apa saja, isteri akan tunggu. Dia boleh nampak isteri tu menderita dan sebagainya. Saya kata, saya percaya dalam hati puan masih ada sayang pada suami. Dia angguk. Dia ayah kepada anak-anak puan. Dia angguk. Berpisah bukan bermaksud kita akan berpisah selama-lamanya. Ada rezeki, ada jodoh. Kalau suami berubah betul-betul, insaf, bertaubat, terbukti dia bertaubat, subhanallah, tidak ada halangan untuk puan bernikah semula. Tidak ada halangan kembali semula sebagai suami isteri. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini suami itu lalai dan leka, buat maksiat yang sangat berat. Boleh jadi besok kita pula yang buat maksiat, kita pula lalai leka. Kita harap pasangan buat perkara yang sama. Akan menyedarkan kita, akan bimbing kita, bukan membenci kita sebenci-bencinya. Tuan-puan sekalian,
Bagaimana ya seorang ibu ayah bila berhadapan dengan anak yang buat dosa, yang buat maksiat, yang terbelenggu dengan dadah. Besarnya kemaafan ibu ayah ni kepada anak-anak biasanya tidak ada batas. Sentiasa membuka tangan untuk memeluk anak, untuk maafkan anak, untuk memberi peluang kepada anak. Tetapi perkara ini agak susah untuk ada dalam diri pasangan masing-masing. Bila ada pasangan tergelincir membuat maksiat dan sebagainya. Memang kalau orang kata ustazah, benda yang dibuat tu teruk sangat ustazah, maksiat tu teruk sangat. Sampai peringkat zina dan sebagainya. Kalau saya pun saya tak boleh terima. Oh gini. Memang betul tuan puan sekalian. Sebab itu saya tak halang pun isteri ni kata dia nak mohon fasakh, nak mohon cerai. Saya kata mungkin ini caranya untuk menyedarkan betul-betul setelah puan buat macam-macam ikhtiar supaya suami ni berhenti buat maksiat tersebut. Masya Allah. Tapi yang saya kagum dengan wanita semalam ini, dia kata ustazah saya maafkan. Maksudnya dia boleh walaupun sakit sangat apa yang dia lalui, baca WhatsApp yang lucah, tengok bertukar gambar yang lucah dengan isteri orang suami dia, sampai peringkat suami buat maksiat, jumpa dan buat perkara-perkara yang terkutuk dan sebagainya. Bukan mudah ya nak hadapi dengan tenang, dengan sabar. Lepas tu saya tanya soalan, macam mana dengan anak puan? Anak-anak tahu, ustazah, anak-anak saya bersama dengan saya. Anak-anak siap kata, mama, kami berada bersama dengan mama, kami sokong apa yang mama nak buat. Mama buatlah keputusan yang terbaik. Lepas tu saya sebut apa pada perempuan ni, wanita ni, tuan-puan sekalian. Dan saya nak sebut kepada para wanita sekalian, emosi seorang ibu perkara yang paling mahal buat anak-anak. Emosi yang wanita ni macam mana? Ceria, senyum, penyayang, lemah lembut, itu adalah emosi wanita. Dan sekiranya, subhanallah, si ayah telah merampas emosi fitrah wanita ini, Masya Allah, percayalah, anak boleh terima sekiranya dia dapat ibu dia semula. Faham maksud saya? Anak boleh terima jika dia dapat ibu dia semula. Ibunya yang semangat, ibunya yang ceria, ibunya yang bahagia, ibunya yang wajah bercahaya. Subhanallah. Walaupun galang gantinya ialah berpisahan ataupun kehilangan ayah dalam rumah tangga. Ini bukan saya nak hasut tuan-puan sekalian. Saya sebut juga pada wanita semalam, jika puan masih boleh bertahan, boleh lagi maksudnya mengawal emosi, jadi ibu yang masih lagi ibu yang sama kepada anak-anak. Dia kata, ustazah, anak-anak saya tengok saya menderita. Anak-anak saya tak boleh tipu depan anak. Anak-anak boleh tahu saya macam mana. Bagaimana mereka melihat saya selalu menangis, bagaimana saya dah hilang diri saya hilang ceria dan sebagainya. Anak-anak rindukan saya yang dulu. Tapi saya tak boleh mengawal diri saya dalam keadaan suami yang begini. Sebab itu tuan-puan sekalian, dia kata, ustazah, saya tak didik anak saya benci ayah dia. Saya didik anak saya supaya doakan ayah dia supaya kembali semula ke pangkal jalan. Supaya ayah sedar balik apa yang dia lakukan ni, tuan-puan sekalian. Sebab itu muslimin-musliman, ada kes yang lain pula kan sebelum ini. Seorang wanita ni, dia kata dia memilih untuk bertahan dalam rumah tangga walaupun suami buat perkara yang terkutuk begini. Dan waktu yang sama saya kata boleh puan. Tapi puan kena bina bahagia dengan anak-anak. Dan puan tolak tepi kejap suami tu. Maksud tolak tepi tu, apa yang dia buat, apa yang dia sedara lakukan, dia duduk dalam bilik sorang-sorang buat maksiat dengan isi orang tu, ataupun apa yang dia buat, puan seolah-olahnya puan tak nampak, puan tak dengar, puan tak tahu. Walaupun puan tahu, teruskan beri nasihat pada suami. Tetapi saya nasihatkan, puan bina bahagia dengan anak-anak. Puan rancang apa nak buat dengan anak, puan masak sama-sama, puan kadang-kadang minta dengan suami, okey bang, saya nak keluar, pergilah pusing taman ke jogging dengan anak-anak. Sampai ketika suami puan akan rasa bahawasanya puan boleh move on, boleh hidup tanpa dia. InsyaAllah ketika itu suami akan sedar bahawanya dia bakal kehilangan puan jika dia tidak berubah. Tapi kita ni perempuan, wanita, kalau kita ni menghadapi ujian seperti ini,
Kemudian kita tunjuk yang kita ni tak boleh hidup tanpa dia. Yang mana kita ni kemurungan, menangis, mengamuk. Sampai anak-anak jadi mangsa pukul. Sampai tak masak, anak lapar. Bila anak datang pada kita, kita marah. Kita kata tak tahu ke Umi tengah gini. Dah lah bapak kau buat perangai, kau pula buat perangai. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Anak tu sedikit pun tak bersalah. Tapi biasa anak ini menjadi mangsa tuan-puan sekalian. Sebab saya handle banyak kes tuan-puan sekalian. Dulu saya kerja jadi peruncing rumah tangga, memang duduk dengar masalah. Jadi saya dah faham bila berlaku macam ni, situasi macam ni. Tapi saya jumpa ada wanita-wanita yang sangat kuat, hebat. Dia punya rohani, emosi dia. Dia boleh lalui dengan tenang. Dan Alhamdulillah ada kes tu, kata Ustazah saya buat. Saya fokus kepada anak-anak dan saya saya ceria balik. Saya sama-sama tengok TV dengan anak, saya layan, saya seolahnya dalam rumah tu walaupun suami ada macam suami tak wujud, saya ajak je lah suruh anak panggil makan. Walaupun saya tahu dia dalam bilik, dia kucing pintu, dia buat maksiat dan sebagainya. Dia kata setelah sekian lama dia buat macam tu, masa tu sebelum PKP, dia siap bawa, dia bawa anak-anak pergi jalan rumah adik-beradik. Saya bagi tahu puan, Allah tarik kasih sayang suami, puan jangan lupa kasih sayang orang lain yang masih banyak sayang puan. Puan ada adik-beradik, puan ada kawan-kawan. Jadi nikmati dan syukuri nikmat kasih sayang daripada semua yang lain. Lama-lama apa yang berlaku, suami ni patah balik. Suami ni jumpa dia, mohon maaf sungguh-sungguh menyesal. Sebab suami mula rasa isteri dia dah ignorant dah. Kan dah ignore dia, suami macam isteri ni dah ada kekuatan, macam dah bersedia untuk kehilangan dia. Jadi itu antara kisah-kisah yang berbeza lah tuan-puan sekalian. Ikut kemampuan. Tapi Alhamdulillah banyak juga kes yang berpisah kemudian patah balik. Alhamdulillah mereka lebih bahagia daripada sebelum. Sebab suami ni betul-betul menyesal dan terpukul dengan apa yang berlaku. Masya Allah muslimin muslimat sekalian. Kesimpulan daripada hadis yang kita baca. Kisah Nabi Nuh AS. Bila dia difitnah, bila dia disakiti. Sampai peringkat isteri sendiri tak mahu ikut, anak sendiri tak nak ikut. Tapi Nabi Nuh AS mendoakan apa? Allahumma ghfir liqaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Jadi kita tuan-puan sekalian sepenuh hari Jumaat yang barakah ini, subhanallah, boleh tak tuan-puan sekalian tulis di ruangan komen tu, tulis apa? Ya Allah, aku maafkan. Ya Allah, saya maafkan semua kesalahan. Semua, tak terkecuali satu pun yang sedang kita rasa teruk sangat. Semua kesalahan orang-orang yang menyakitiku, orang-orang yang menzalimiku. Tak tulis pun sebut tuan-puan sekalian. Tarik nafas, kita sebut, ya Allah, aku maafkan, saya maafkan ya Allah. Siapa pun, walaupun anda kata berat sangat. Hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, tidak ada sesuatu kebaikan mafhum hadis Nabi ni begini. Nabi sebut tidak jatuh kedudukan seseorang itu yang memberi kemaafan melainkan kemuliaan. Nabi sebut hadis yang sahih, tidak jatuh kedudukan seseorang itu melainkan kemuliaan. Dia akan dinaikkan darjat di sisi Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Iaitu siapa? Orang yang memaafkan orang lain. Masya Allah. Walaupun anda ada 1000 sebab untuk tidak maafkan tuan-puan sekalian. Walaupun anda sebut Ustazah, kalau Ustazah duduk tempat saya, Ustazah boleh tak maafkan? Suami saya ni dah lah macam ni, lepas tu pukul, lepas tu buat itu, buat ini, gini. Kalau Ustazah maafkan tak? Jangan tanya saya. Saya sendiri ada ujian yang sangat berat. Yang orang khianat, yang orang buat sekian-sekian. Yang kalau difikir, kalau dia akal, sangat sukar untuk memaafkan. Tapi di hadapan Allah saya sebut, ya Allah, saya maafkan dia. Saya maafkan segala perbuatannya demi kerana-Mu ya Allah. Kalau kerana manusia tersebut, mungkin kita tak kuat untuk maafkan. Tapi kerana Allah, kita kuat untuk memaafkan. Kerana Allah kita maafkan. Kerana syurga Allah kita maafkan. Kerana takut neraka Allah kita maafkan. Siapa kita tuan-puan sekalian? Kita juga berdosa. Masya Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dengan kita memaafkan dan lagi berat, lagi susah kita nak maafkan seseorang, lagi hebat ganjaran.
Orang yang memaafkan manusia yang lain tanpa apa-apa syarat. Saya maafkan dengan syarat dia pulangkan balik apa yang, dengan syarat dia bersihkan nama saya. Saya maafkan dengan syarat. Subhanallah. Kadang-kadang bila kita letak syarat itu sendiri, kita tak ikhlas memaafkan orang. Maafkan kerana Allah. Kerana mengharapkan ganjaran Allah tanpa sekalian. Nabi bersabda, orang yang memaafkan betul-betul begini, tidak bukan dia bukan merendahkan dan menghinakan dirinya, tapi dia sedang dinaikkan Allah darjat dan dia akan diberi kemuliaan. Tuan-puan sekalian, orang yang selalu memaafkan orang lain, apa yang akan berlaku pada dirinya? Dia akan dimuliakan Allah, manusia tak akan menghinakannya, dia diberikan banyak kelebihan hidup di dunia, diberi kecukupan rezekinya, dia dilindungi Allah daripada dianiaya lagi. Dia akan diberikan kepada Allah kedudukan yang baik di sisi manusia. Subhanallah, di akhirat kelak lebih lagi muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Kalau nak cerita kisah-kisah para Nabi memang dahsyat bagaimana mereka memaafkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam kita ikhlaskan niat dalam memaafkan, kita akan diuji selepas kita memaafkan. Mungkin orang yang sama akan terus menyakiti kita. Jadi sebab itu, bagaimana kita nak istiqamah memaafkan adalah kita istiqamah dengan perkara-perkara yang melibatkan kerohanian. Istiqamah zikrullah, istiqamah baca Quran dan sebagainya. Sebab itulah yang akan menguatkan kita istiqamah dalam memaafkan. Sebab kebiasaannya, kalaulah orang tersebut masih tidak sedar, Masya Allah, masih lagi tidak berubah, berulang-ulang kesilapan yang sama. Sebab itu ada orang tidak kuat untuk memaafkan. Dia kata, Ustazah, saya memang maaf hari ni, tapi dia buat lagi, dia biar lagi. Saya kata itulah peluang yang Allah sedang berikan kepada puan untuk setiap hari dapat pahala memaafkan. Dapat pahala memaafkan. Dan waktu yang sama kita tegur, kita nasihat dan kita doakan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dalam menyampaikan dan sebagainya.